Pak Cik Mak Cik Oto Arung, Tun Dr. Mahathir Mohamad sentiasa menyatakan kepada kita bahawa Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Begitulah overconfidentnya Tun Dr. Mahathir berpuluh-puluh tahun yang lalu menghina bangsa Melayu di tanah merdeka dan berdaulat ini. Maka untuk dekad baru masuk tahun 2021 ini, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin menguji kebijaksanaan anak-anak Melayu dan anak-anak Bumiputera Malaysia untuk kita mengimbau semula rekod-rekod dan bukti skandal rasuah, skandal merompak Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencecah lebih 100 bilion ringgit Malaysia. Benar Pak Cik Mak Cik, ramai anak-anak Melayu dan anak-anak Bumiputera di dalam negara Malaysia yang pura-pura lupa tentang skandal jenayah rompakan yang paling besar dalam sejarah politik dunia, yang mana Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah lama kantoi terlibat dengan modus operandi jenayah rasuah dan merompak duit orang-orang Melayu sebanyak lebih 100 bilion ringgit Malaysia. Oleh hal demikian, saya ingin mengajak Pak Cik Mak Cik untuk mendengar pembongkaran semula 4 jenayah skandal rasuah dan skandal rompakan duit orang-orang Melayu yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020. Pertama, saya amat yakin orang-orang Melayu tidak mudah lupa tentang skandal rompakan duit negara Malaysia di dalam modus operandi forex. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipersalahkan dan dikaitkan dengan jenayah manipulasi mata wang di peringkat antarabangsa dari tahun 1987 sehingga tahun 1992. Walau bagaimanapun, nama Tun Dr. Mahathir Mohamad disebut-sebut sebagai mastermind yang merompak duit negara di dalam bank negara Malaysia untuk bermain judi mata wang di peringkat dunia. Berdasarkan rekod bukti dan fakta yang telah dibocorkan di seluruh dunia, Pak Cik Mak Cik, anak-anak Melayu sekalian, sebanyak lebih kurang 23 bilion ringgit sehingga 40 bilion ringgit Malaysia, duit rakyat Malaysia di dalam bank negara, telah disalahgunakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sengaja. Duit itu lesap dan hilang atas alasan negara Malaysia dan bank negara rugi bermain judi mata wang di peringkat antarabangsa. Pada awalnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menipu institusi bank negara Malaysia bahawa modus operandi forex itu adalah untuk bertujuan memperkukuhkan nilai mata wang ringgit Malaysia dan meningkatkan nilai ringgit Malaysia di peringkat dunia.
Ironinya, sepanjang penglibatan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kerajaan Malaysia di dalam spekulasi mata wang dunia ini telah menyebabkan duit negara Malaysia, duit rizab keuangan negara digunakan sebanyak 270 bilion ringgit ketika itu. Judi pertukaran mata wang asing ini telah menyebabkan satu kesilapan terbesar. Percaturan spekulasi mata wang Tun Dr. Mahathir Mohamad yang membeli terlalu banyak mata wang pound sterling, lebih kurang 23.63 bilion ringgit Malaysia. Mata wang pound sterling dibeli oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Bank Negara Malaysia. Setelah ramalan Tun Dr. Mahathir salah dan tersasar, kononnya jika mata wang pound sterling dibeli dengan sangat banyak oleh kerajaan Malaysia, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Bank Negara, maka nilai ringgit akan terus naik. Tetapi tup-tap negara Malaysia gagal dan rugi dalam perjudian mata wang pound sterling, yang mana ia juga dikaitkan dengan penglibatan George Soros dalam manipulasi mata wang di peringkat antarabangsa. Maka ini antara skandal jenayah rompakan duit rakyat Malaysia, duit negara Malaysia, melibatkan legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Melayu yang kata Tun Dr. Mahathir, Melayu mudah lupa. Berdasarkan laporan daripada profesor-profesor penyelidik di seluruh dunia, menyatakan bahawa kerugian negara Malaysia dalam perjudian spekulasi mata wang antarabangsa akibat kebodohan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah sebanyak 23 bilion ringgit Malaysia sehingga lebih 40 bilion ringgit Malaysia. Jumlah itu sangat besar, Pak Cik Mak Cik. Sangat-sangat besar. Malaysia tidak mendapat apa-apa keuntungan walaupun 1 sen daripada modus operandi forex di peringkat antarabangsa. Sebaliknya, rakyat Malaysia dan negara Malaysia telah menanggung kerugian. Duit negara digunakan oleh Tun Dr. Mahathir, digunakan oleh Bank Negara Malaysia sehingga Bank Negara Malaysia mengalami status bankrupt dan terpaksa dibantu oleh kerajaan Malaysia menggunakan duit rakyat. Bank Negara Malaysia itu berjaya dipulihkan selepas skandal forex tamat tahun 1992, Pak Cik Mak Cik. Yang menghancurkan bank negara itu dulu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang memulakan nilai ringgit Malaysia itu jatuh adalah kerana skandal forex Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai bapa penyamun yang sangat disayangi oleh rakyat Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Skandal jenayah rasuah dan skandal jenayah merompak yang kedua yang cukup popular melibatkan Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim juga adalah skandal BMF, skandal Bank Bumi Putra Malaysia. Bank ini
kini dikenali sebagai CIMB Bank. Berdasarkan laporan daripada CIAM Kesyarikat, secara jelas dan terang dinyatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah orang yang paling bersalah dan perlu bertanggungjawab dalam modus operandi duit rakyat dan duit negara yang hilang dirompak dalam Bank Bumiputra BMF. Ketika itu, skandal bermula pada era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia tahun 1982. Dalam skandal BMF ini, Tun Dr. Mahathir kantoi menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri dan memberi green light kepada Tun Daim, ketika itu Menteri Keuangan kesayangan Tun Dr. Mahathir, untuk menyalahgunakan wang negara, wang rakyat, wang orang Melayu dan Bumiputra dalam Bank Bumiputra untuk diberikan pinjaman kepada pihak syarikat luar untuk tujuan projek-projek hartanah yang tidak ada kaitan dengan kepentingan Melayu, yang tidak ada kaitan dengan kepentingan Bumiputra, dan tidak ada kaitan dengan kepentingan ekonomi negara Malaysia. Siapakah syarikat asing tersebut? Syarikat asing tersebut adalah syarikat Carrion Group, yang mana duit orang Melayu dan Bumiputra dalam Bank Bumiputra BMF itu telah lesap, telah hilang, dirompak atas alasan memberi pinjaman keuangan kepada Carrion Group yang berpangkalan di Hong Kong ketika itu bermula tahun 1982. Berapa jumlah duit yang dirompak oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan proksi-proksi penyamunnya di luar negara? Di peringkat awal, duit Bank Bumiputra telah dirompak sebanyak 2.255 bilion ringgit Malaysia, dan apabila syarikat BMF ini terpaksa menanggung kerugian dan beban hutang akibat Carrion Group lingkup dan bankrupt di Hong Kong kerana membuat urus niaga hartanah yang sangat-sangat rugi. Ketika itu berlaku kegawatan ekonomi, penurunan harga hartanah di Hong Kong yang menyebabkan Bank Bumiputra sengaja memberi bailout kali kedua menggunakan duit BMF dan menggunakan duit Petronas sebanyak 2.188 bilion ringgit Malaysia. Jumlah duit yang dirompak oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan konco-konconya di luar negara melalui syarikat Carrion Group, melalui modus operandi merompak duit rakyat orang Melayu, orang Bumiputra dalam BMF adalah sebanyak 4.443 bilion ringgit Malaysia, yang mana anggarannya untuk nilai mata wang ringgit sekarang lebih kurang 17 bilion ringgit Malaysia, sehingga 20 bilion ringgit duit rakyat Malaysia dirompak daripada BMF untuk diberikan kepada Carrion Group secara sengaja. Tun Dr. Mahathir telah menyalahgunakan kuasa, membenarkan kroninya dalam syarikat Carrion Group yang berpangkalan di Hong Kong, sangat mudah dapat pinjaman keuangan daripada Bank Bumiputra dan anak syarikat BMF. Maka disebabkan pinjaman keuangan itu tidak dikawal oleh Tun Dr. Mahathir secara sengaja, ya, tidak dikawal. Tun Dr. Mahathir sangat cepat bagi approve menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri. Akhirnya duit berbilion-bilion ringgit, berpuluh-puluh bilion ringgit tersebut daripada duit Bank Bumiputra
telah disalahgunakan oleh CEO syarikat Clarion Group iaitu George Tan. Seorang kroni Tun Dr. Mahathir yang muflis dilantik sebagai CEO syarikat Clarion Group untuk membuat urusan-urusan perniagaan yang tidak menguntungkan orang-orang Melayu, yang tidak menguntungkan Malaysia. Dan akhirnya George Tan dan Clarion Group yang menjadi middle person untuk merompak duit dalam BMF atas arahan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, maka skandal ini dianggap sebagai skandal rompakan terbesar di dunia pada tahun 1982 sehingga tahun 1990-an. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik, orang-orang Melayu di kampung dan bandar ya, Bank Bumiputera itu ditubuhkan untuk membantu Melayu dan Bumiputera, bukan untuk bantu kroni Tun Dr. Mahathir bernama George Tan dan syarikat kroni Tun Dr. Mahathir Clarion Group di Hong Kong. Bank Bumiputera ini bukan untuk syarikat di luar negara, sama ada di Hong Kong, Amerika Syarikat, Australia. Bukan untuk buat bisnes-bisnes yang tidak menguntungkan, tetapi ia adalah untuk menguntungkan Melayu dan Bumiputera. Tetapi Tun Dr. Mahathir sengaja membuat modus operandi jenayah merompak duit orang-orang Melayu dan Bumiputera dalam BMF. Berdasarkan keseluruhan skandal rompakan dan jenayah rasuah dalam Bank Bumiputera ini, Tun Dr. Mahathir diperkatakan oleh laporan CIA menjadi mastermind merompak duit negara Malaysia sebanyak lebih 10 bilion ringgit Malaysia sehingga 20 bilion ringgit Malaysia berdasarkan nilai mata wang ringgit semasa. Kes jenayah rompakan dan kehilangan berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat Malaysia dalam skandal BMF ini telah dibicarakan dalam mahkamah di Hong Kong selama 17 tahun. Tun Dr. Mahathir Mohamad terselamat dan kambing-kambing hitam dia dipenjarakan di luar negara. Malah paling sadis, salah seorang juru audit wakil daripada Bank Bumiputera, Allahyarham Jalil Ibrahim, telah ditemui mati dibunuh pada tahun 1983 hanya semata-mata membuat siasatan dan audit semula kepada duit Bank Bumiputera yang dirompak oleh Tun Dr. Mahathir dan kroni Tun Dr. Mahathir dalam syarikat Clarion Group tersebut di Hong Kong. Jalil Ibrahim telah terbang ke Hong Kong, tetapi selepas beberapa hari siasatan audit dilakukan oleh Allahyarham Jalil Ibrahim, dia telah ditemui mati dibunuh di atas satu pokok kawasan hutan di Jepun. Bukan di Jepun, di Hong Kong, Pak Cik Mak Cik. Maka apabila perkara ini berlaku, Tun M dikatakan merupakan orang kuasa besar yang mengupah pembunuh-pembunuh upahan di Hong Kong untuk menutup kes BMF ini yang ada kaitan dengan beliau. Jalil Ibrahim memegang 1001 rahsia Tun Dr. Mahathir yang menjadi mastermind merompak duit rakyat Malaysia dalam Bank Bumiputera hanya semata-mata untuk membantu seorang manusia muflis bernama George Tan, CEO syarikat Clarion Group. Skandal ini lebih kurang sama seperti skandal 1MDB bosku Najib, Pak Cik Mak Cik. Cukup dahsyat kan cerita skandal jenayah rasuah Tun Dr. Mahathir
yang mana kata Tun M Melayu mudah lupa. Cuba makcik pakcik komen dekat bawah. Betulkah kita ni mudah lupa dengan semua dosa dan jenayah rasuah tu Dr. Mahathir Mohamad yang terus terpahat dalam sejarah dunia pakcik makcik. Skandal rasuah yang ketiga adalah skandal jenayah merompak duit rakyat melibatkan skandal Perwaja Steel Sendirian Berhad. Berdasarkan rekod laporan antarabangsa, duit cukai rakyat, duit negara habis dirompak melalui penubuhan syarikat Perwaja Steel. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dipersalahkan kerana skandal syarikat Perwaja ini berlangsung pada tahun 1982. Syarikat ditubuhkan berpangkalan di Terengganu, Malaysia atas tujuan untuk melaksanakan projek besi keluli kebangsaan. Ia bekerjasama dengan syarikat Nippon daripada Jepun, dan sebelum ini syarikat Perwaja Steel Sendirian Berhad dikenali sebagai Perwaja Terengganu Sendirian Berhad. Syarikat ini sebenarnya ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir atas muslihat dan tipu daya untuk merompak duit rakyat sebenarnya pakcik-makcik. Urusan dan pengoperasian keuangan duit cukai rakyat dalam penubuhan syarikat Perwaja ini sebenarnya ada agenda udang di sebalik batu. Perwaja mengalami kerugian dan menanggung hutang lebih 10 bilion ringgit sehingga mengalami bankruptcy dan gulung tikar pada tahun 2018 yang lalu. Tun Dr. Mahathir telah memberi green light dan mengarahkan Tan Sri Eric Chia untuk mengetuai pengoperasian syarikat Perwaja Steel ketika itu. Berdasarkan rekod perbicaraan mahkamah, dikatakan segala apa-apa konsesi projek, bayaran kos guaman, urus niaga dan kos bahan mentah serta bayaran pengangkutan, kelulusan kontrak besar tanpa ada tender telah membawa kepada kerugian yang cukup besar kepada syarikat besi keluli negara Malaysia ini. Eric Chia telah mendedahkan dalam Mahkamah Malaysia bahawa Tun Dr. Mahathir yang telah mengarahkan setiap pengoperasian keuangan bermotifkan kerugian. Kos-kos pengoperasian sangat tinggi dan rate harganya untuk melaksanakan projek besi keluli kebangsaan itu adalah luar daripada jangkauan akal. Paling penting, sepanjang syarikat Perwaja Steel ini ditubuhkan dari tahun 1982 sehingga tahun 2018, kilang tutup. Tidak ada untung pun pakcik-makcik. Tu Dr. Mahathir buat syarikat ni untuk rugi, untuk muflis, untuk rompak duit cukai rakyat. Dan jumlah kerugian duit rakyat lesap dalam projek kilang besi keluli kebangsaan ini lebih 15 bilion ringgit pakcik-makcik. Bagus tak payah buat syarikat Perwaja. Kalau tujuan tu Dr. Mahathir merompak, kasih lesap duit rakyat, kasih muflis syarikat Perwaja yang untung Eric Chia tu Dr. Mahathir, kroni dia. Ini sangat-sangat menjadi bualan antarabangsa pakcik-makcik. Kerana berdasarkan rekod, bailout mencecah lebih 2 bilion ringgit guna duit bank negara dan duit KWSP rakyat. Cuba bayangkan, duit KWSP kita, duit negara dalam bank negara digunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menyelamatkan Perwaja. Itu pun tak boleh diselamatkan. Makin diselamatkan, makin rugi. Itu yang pelik bin ajaib. 100 kali diselamatkan,
100 kali kena bail out dia punya hutang, dia punya liability, syarikat Perwajah tetap rugi. Maka toyol-toyol penyamun dalam skandal Perwajah ini tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dia punya kroni kesayangan Eric Chia, Pak Cik Mak Cik. Nah, Tun Dr. Mahathir masih tidak boleh jawab. Skandal Perwajah ini dibongkarkan oleh Anwar Ibrahim, bekas Menteri Keuangan kesayangan Tun Dr. Mahathir. Skandal Perwajah yang dibongkarkan oleh Anwar Ibrahim dalam Dewan Rakyat inilah yang menyebabkan Anwar Ibrahim dibuang daripada UMNO, dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, jawatan Menteri Keuangan, jawatan timbalan Presiden. Kerana Tun Dr. Mahathir rasa ditikam belakang dia oleh Anwar Ibrahim. Pak Cik Mak Cik, itulah skandal rasuah, skandal merompak duit cukai rakyat yang paling besar dan paling kantoi, kerana melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Eric Chia, yang dibongkarkan oleh Anwar Ibrahim. Disitulah permulaan perang besar Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim sampai sekarang. Sebab tu Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri, kerana dia lawan dia punya otai, dia lawan dia punya sifu. Jadilah Anwar Ibrahim PM tepi sampai kiamat, kerana Anwar Ibrahim mengkantoikan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Eric Chia dalam Mahkamah Malaysia dalam institusi parlimen, merompak duit cukai rakyat sampai syarikat Perwajah tu rugi-rugi. Setiap tahun rugi. Rugi, bankrupt, muflis, gulung tikar. 1 juta kali bail out, rugi. Maka jawapannya cukup mudah. Tun Dr. Mahathir lah yang rompak semua itu, pakcik-makcik. Tidak ada lagi toyol lain dalam negara ni yang cukup licik dan cukup pandai merompak. Toyol yang paling berkuasa dalam negara ni Tun Dr. Mahathir Mohamad sajalah. Akhir sekali, skandal rompakan duit rakyat dan duit negara dalam syarikat biji timah paling terkemuka di dunia, syarikat biji timah Malaysia, iaitu syarikat Maminco. Skandal duit negara, duit rakyat, skandal rasuah, skandal manipulasi harga biji timah dunia sengaja dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad juga, Pak Cik Mak Cik. Tun Dr. Mahathir telah merompak duit orang Melayu dan orang Bumiputra dalam Bank Bumiputra PMF untuk syarikat biji timah Maminco membuat manipulasi harga biji timah di peringkat antarabangsa. Kes ini dilakukan secara modus operandinya bermula tahun 1981 sehingga kantoi tahun 1986. Berdasarkan laporan siasatan antarabangsa, skandal syarikat Maminco ini telah membawa kepada kejatuhan harga pasaran biji timah antarabangsa. Ia adalah satu skandal skem harga pasaran biji timah yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Syarikat Maminco telah diambil alih oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir pada Jun 1981. Bermula Februari 1982, harga biji timah jatuh. Kenapa jatuh? Hal ini kerana Tun Dr. Mahathir membuat modus operandi spekulasi harga biji timah yang sangat tinggi di peringkat antarabangsa. Negara Malaysia merupakan negara pengekspor dan pengeluar biji timah yang utama di dunia, pakcik-makcik, ranking nombor 1. Malaysia adalah pengeluar biji timah 31% di peringkat antarabangsa. Negara-negara maju beli biji timah daripada negara Malaysia. Apabila permintaan sangat tinggi kepada biji timah Malaysia dalam syarikat Maminco Sendirian Berhad ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri bersama Tun Daim ketika itu menjadi Menteri Keuangan untuk menaikkan harga biji timah dengan cukup drastik.
selepas 1 tahun modus operandi pengoperasian syarikat Maminco. Maka untuk menaikkan harga biji timah itu, Tun Dr. Mahathir membuat pinjaman keuangan daripada Bank Bumiputra atas kerjasama dengan Tun Daim ketika itu Menteri Keuangan. Dapat green light sangat cepat. Lebih 660 juta ringgit besar nilainya ya ketika itu pakcik makcik, untuk buat spekulasi harga biji timah di pasaran antarabangsa. Di peringkat awal, memang Tun Dr. Mahathir Mohamad Tun Daim dan kerajaan Malaysia ketika itu berjaya meletakkan harga biji timah yang sangat tinggi di peringkat antarabangsa yang kekal mendapat permintaan tertinggi daripada negara-negara luar. Malang dan amat malang, sial dan cukup sial, tiba-tiba harga biji timah turun di pasaran antarabangsa. Kenapa? Kerana negara-negara pengeluar biji timah yang lain telah menurunkan harga biji timah mereka untuk diekspor kepada negara-negara lain. Maka negara-negara maju, negara-negara besar yang memerlukan biji timah untuk revolusi industri ketika itu pakcik-makcik, membeli biji timah daripada negara pengeluar biji timah yang sangat murah harganya. Malaysia ketika itu adalah last choice. Maka kebodohan Tun Dr. Mahathir ini membuat spekulasi harga biji timah di peringkat antarabangsa telah menyebabkan syarikat Maminco tidak mampu membayar hutang yang banyak kepada Bank Bumiputra, terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar sehingga semua lombong-lombong biji timah negara Malaysia, kilang-kilang biji timah tutup gulung tikar, muflis pakcik-makcik. Maka terpaksalah bail out. Untuk bail out, untuk selamatkan syarikat Maminco, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menggunakan duit KWSP rakyat, telah menyalahgunakan duit KWSP orang-orang Melayu yang katanya mudah lupa tu untuk menyelamatkan syarikat Maminco yang sudah bankrupt itu akibat tindakan Tun Dr. Mahathir yang sangat tolol menaikkan harga biji timah di peringkat antarabangsa. Saham-saham Bumiputra telah dijual. Duit-duit KWSP itu telah digunakan untuk bail out syarikat Maminco. Malang dan amat malang, kerugian telah mencecah lebih 1 bilion ringgit ketika itu. Syarikat Maminco muflis, gulung tikar, tutup sampai hari ini. Dan ini dikatakan adalah akibat modus operandi rasuah dan rompakan duit secara besar-besaran melalui syarikat biji timah Malaysia yang pernah ranking nombor 1 di dunia, iaitu syarikat Maminco pakcik-makcik. Sebagai kesimpulan, ini adalah 4 skandal jenayah rasuah dan jenayah rompakan yang sengaja dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kekayaan legasi politiknya dan anak beranaknya serta keluarganya pakcik-makcik. Inilah tujuan dia jadi Perdana Menteri. Dia buat syarikat-syarikat untuk kerajaan Malaysia. Lepas tu ambil duit cukai rakyat, ambil duit bank negara, Bank Bumiputra, ambil duit KWSP rakyat, berbilion-bilion, berpuluh-puluh bilion ringgit. Akhirnya semua syarikat itu muflis. Buat spekulasi matawang, buat apa-apa syarikat pun, matlamat utamanya rompak, curi duit, kasih lesap duit itu. Semua duit-duit ini dirompak oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, pakcik-makcik. Maka saya pasti orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra, orang-orang Cina, orang-orang India
bertanya dengan saya, kenapa toyol penyamun paling popular dalam dunia ini tidak pernah ditangkap, tidak pernah dipenjarakan? Pak cik mak cik, toyol yang bodoh macam begini sengaja dikasih hidup lama, dibebaskan. Kita mau tengok sampai bila toyol ini mahu jadi raja penyamun dalam negara Malaysia untuk menghancurkan ekonomi rakyat Malaysia dan menghancurkan ekonomi negara. Hutang negara itu bertambah kerana skandal-skandal rasuah yang tadi saya bentangkan, Pak cik mak cik. Tujuan semua duit itu dirompak mencecah 100 bilion ringgit, malah lebih 100 bilion ringgit, adalah untuk tujuannya menambahkan hutang negara supaya kedaulatan negara boleh dijual kepada kuasa-kuasa besar asing. Tetapi atas kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, kita ada backup plan. Sepandai-pandai toyol Tun Dr. Mahathir Mohamad ini merompak ratusan bilion ringgit sehingga Tun M dikatakan mempunyai kekayaan trilion US dollar sebab duit yang dirompak tu beranak di luar negara, Pak cik mak cik, disimpan di seluruh bank-bank kuasa besar asing. Nasiblah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bijaksana menjaga duit rakyat dan duit negara dalam beberapa akaun simpanan antarabangsa maupun dalam akaun bank tempatan. Ada banyak lagi duit negara ni yang tidak diketahui oleh Tun Dr. Mahathir, Pak cik mak cik. Walau bagaimanapun ini adalah legasi politik yang ditinggalkan oleh Tun Dr. Mahathir kepada generasi kami. Tun Dr. Mahathir sangat marah dan sangat malu jika kita rakyat Malaysia membongkarkan semula skandal jenayah rasuah dan jenayah rompakan Tun Dr. Mahathir melibatkan skandal BMF, skandal Forex, skandal Perwajah dan skandal BMF yang terus menjadi siulan 100 generasi. Pengajaran dan ibrah daripada pembongkaran jenayah rasuah dan jenayah rompakan Tun Dr. Mahathir ini, walaupun dia tidak dipenjarakan dan tidak dihukum dalam institusi kehakiman Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dihukum dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, Pak cik mak cik. Toyol penyamun yang merasakan dirinya cukup hebat untuk terus menjadi Perdana Menteri dalam percaturan kuasa ini, dia boleh selamat di dunia, tetapi dalam lubang kubur dia tidak lama lagi dia tidak akan selamat. Dia kena jawab satu-satu duit ratusan bilion ringgit yang dia rompak daripada rakyatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, pemimpin seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad ini yang merompak, mencuri duit rakyat dan watannya, dijanjikan neraka jahanam. Saya mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan diberikan rahmat dan hidayah untuk bertaubat sebelum masuk ke dalam lubang kubur. Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebelum mati, jangan lupa pulangkan balik duit ratusan bilion ringgit ini yang dirompak dalam skandal BMF, skandal Forex, skandal Perwajah dan juga skandal syarikat Maminco, yang semuanya yang rugi adalah rakyat dan negara. Mujurlah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu terus berjaya menyelamatkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara sebelum terus dihancurkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan proksi-proksi serta kroni-kroninya dalam sistem ekonomi politik Malaysia. Saya mengharapkan orang Melayu yang mudah lupa, yang dihina oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, terus berjuang untuk kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia, bahawa hutang dan dosa-dosa Tun Dr. Mahathir merompak duit negara Malaysia tercinta ini perlu dibayar semula, Pak cik mak cik,
sebelum tu Dr. Mahathir Mohamad terus disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lubang liang lahat kuburnya tidak lama lagi. Tu Dr. Mahathir Mohamad, kebenaran inilah yang akan terus membunuh legasi politik Tun Dr. Mahathir dan 7 keturunannya Pak Cik Mak Cik. Kebenaran ini memang terlalu pahit untuk didengar dan diterima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehebat manapun kau menjadi Perdana Menteri penyamun, sehebat manapun kau menjadi toyol penyamun yang paling licik dalam sejarah dunia, di padang mahsyar, di neraka Jahannam itulah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas pemimpin yang tidak sedar diri dan tidak pandai-pandai bertaubat seperti itu Dr. Mahathir. Checkmate and game over. Bapak toyol penyamun kesayangan rakyat Malaysia, itu Dr. Mahathir Mohamad yang terus dibogilkan oleh Jufasri Syekh Ahmad dalam percaturan kuasa dekad baru politik Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.